Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bertemu dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya Musim Baharu yang dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dengan izinnya maka dapatlah kita hasilkan musim baharu untuk Mu Tunggu Aku Tanya ni, dan sudah semestinya terima kasih kepada para subscribers, kepada para penonton yang selama ini memberikan sokongan, memberikan doa. Mudah-mudahan program ini mampu untuk terus berjalan sampai bila-bila insya-Allah. Jadi untuk episod kali ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan niat di hati. Jadi sedang betul sekalian, di dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat pada suatu hari datang bertemu dengan baginda dan bertanyakan, "Ya Rasulullah, di manakah letaknya niat?" Jadi jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, niat itu letaknya di hati. Bermaksud setiap apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan apa yang kita lintaskan di dalam hati kita. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan berkaitan dengan niat, itu sekiranya seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat sahaja sudah pun Allah Subhanahu Wa Taala catatkan satu pahala kebaikan buat dia, dan sekiranya dia melaksanakan kebaikan tersebut maka diganjarkan dengan satu lagi pahala. Bermaksud kita ni kalau niat saja nak buat baik sudah pun diberikan pahala. Jadi sebab itulah untuk kita ni sedang betul sekalian, sekiranya kita tidak mampu melakukan satu kebaikan yang cukup besar, cukup kita ada azam dan juga niat untuk melakukan kebaikan tersebut, insya-Allah sudah pun diganjarkan dengan pahala. Jadi sudah betul sekalian, banyak lagi yang kita nak bincangkan berkaitan dengan niat ni. Jadi kita nak raikan persoalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi untuk soalan yang pertama ni, ayuh sama-sama kita baca apakah soalan yang diajukan. Soalannya, macam mana kita nak tahu niat kita ikhlas atau tidak, terutamanya dalam melakukan ibadah? Sudah betul sekalian, bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan niat, iaitu niat ini tempatnya letaknya di hati. Jadi siapa yang tahu tentang hati ataupun niat seseorang tersebut, kerana tidak ada siapa pun di dunia ini yang mampu untuk membaca hati seseorang. Jadi bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan niat, sama ada ikhlas ataupun tidak, niat ini bergantung kepada orang yang nak melakukan sesuatu perbuatan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang dilakukan itu bergantung kepada niat masing-masing. Jadi sekiranya kita ni dah berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maksudnya di awalnya itu sudah pun kita niatkan untuk melakukan kebaikan. Jadi persoalan yang ditimbulkan ini adalah berkaitan dengan ikhlas. Bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan ikhlas, tidak ada sesiapa pun di dalam dunia ini yang tahu sama ada kita ini ataupun termasuklah orang itu sendiri tahu sama ada dia ikhlas ataupun tidak. Ini kerana persoalan berkaitan dengan ikhlas ini adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sidang betul sekalian, ada sepotong hadis Nabi yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan di akhirat kelak terdapatnya 3 golongan yang melakukan kebaikan, namun ketiga-tiganya itu telah pun dimasukkan ke neraka disebabkan oleh tidak ada keikhlasan dalam perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut? Yang pertama, dia bersedekah, banyak harta bersedekah, namun dia katakan dia ikhlas di dunia, namun hanya Allah yang tahu bahawa dia tidak ikhlas, maka telah pun terpotong ataupun terhapus amalan tersebut dan dimasukkan dia ke dalam neraka. Yang keduanya adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pada asalnya di dunia dia mengatakan bahawa dia ikhlas, namun Allah lebih tahu keikhlasannya, dan bila mana berada di hadapan Allah terbukti bahawa apa yang dilakukannya itu hanya untuk mendapatkan nama semata-mata, menyebabkan akhirnya perbuatan dan amalan tersebut terbatal dan juga dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiganya adalah golongan yang berjihad fisabilillah. Mereka mengatakan di dunia ini mereka berjihad kerana Allah semata-mata, namun Allah tahu tentang keikhlasan hati mereka, dan akhirnya di hadapan Allah terbukti mereka melakukan perbuatan tersebut hanya semata-mata untuk mendapatkan gelaran syahid, untuk mendapat gelaran dan diagungkan oleh manusia di dunia. Akhirnya perbuatan dan amalan tersebut juga terbatal dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sidang betul sekalian, kita tidak tahu tentang diri kita sendiri ini sama ada kita ikhlas ataupun tidak, namun kita harus sentiasa melatih diri kita untuk menjadi seorang yang ikhlas. Bagaimana? Dengan cara kita istiqamah di dalam melakukan sesuatu kebaikan. Mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Ayuh kita beralih dengan persoalan yang berikutnya dengan melihat VT ini. Assalamualaikum Ustaz, saya nak bertanya macam mana pengguna nak beli pembelian dengan bijak supaya tidak membazir.
Okey, satu persoalan berkaitan dengan bershopping lah ni. Jadi sidang betul sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang shopping ataupun nak membeli belah ni, yang pertama sekali kita harus ataupun kita perlu bijak di dalam melakukan perancangan sebelum kita memulakan ataupun pergi ke sesebuah pasar raya. Jadi kita pada awalnya kita perlu melakukan seperti biasalah, buat list ataupun kita buat list dahulu barangan yang kita nak beli. Sebagai contoh, kita nak beli 5 barang saja. Jadi kita buat list 5 barang saja. Janganlah keluar kita bila mana sampai pasar raya yang kita nak pergi tersebut, daripada 5 barang telah bertambah menjadi 15 hingga ke 20 barang. Jadi itu akan menyebabkan pembaziran berlaku. Disebabkan itulah sudah betul sekalian, yang pertama sekali pastikan kita sentiasa melakukan list untuk barangan yang kita nak belikan. Jadi sebab sekalian, cara nak beli mudah bagaimana? Datang saja ke Econsave lah. Kita dah buat list kan pada asalnya tu. Jadi datang ke Econsave dengan tagline yang tu, bandingkan harga kami. Sudah semestinya harga-harga di Econsave ini, pihak Econsave ni telah pun melakukan checklist pada barangan ataupun harga barangan kepada harga yang paling murah. Jadi kalau tak nak membazir, datang ke Econsave dan kita bolehlah untuk beli barangan yang telah pun kita letakkan di dalam list ataupun carta yang kita lakukan, dan insya-Allah datang ke Econsave kita dapat membeli dengan pembelian yang paling murah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapatlah memberi jalan penyelesaian kepada yang bertanya seperti tadi. Jadi ayuh kita beralih dengan soalan yang berikutnya. Apakah hukum menggunakan duit haram untuk membuka perniagaan? Jadi satu soalan yang bagus, dan terdapatnya ini kalau jawapan kita perlu melihat kepada hadis Nabi SAW yang cukup jelas, iaitu berkaitan dengan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan yang juga haram itu juga jelas. Dan sedang betul sekalian, bila kita menyebut tentang rezeki yang haram ini, ada sepotong hadis Nabi SAW lagi yang cukup memberikan impak yang baik buat kita, iaitu berkaitan dengan kenapa doa kita tidak pernah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana salah seorang sahabat bertanya berkaitan hal tersebut pada Nabi, Nabi menjawab, bagaimanakah Allah nak memperkenankan doanya sekiranya pakaiannya daripada rezeki yang haram, makannya daripada rezeki yang haram, minumnya daripada rezeki yang haram. Dalam arti kata lain, rezekinya itu adalah daripada sumber yang haram. Jadi semua sekalian, memberikan penjelasan kepada kita, sekiranya sesuatu sumber rezeki tersebut berasal daripada sumber yang haram, maka tidak ada keberkatan di dalam perniagaan tersebut. Oleh itu, kiranya kita ni memang ada berminat untuk membuka perniagaan. Sebagai contoh, tak kisahlah sama ada berniaga di dalam shopping mall, di dalam Econsave kita ni ke, ataupun kita nak bershopping ataupun nak menjual barangan menerusi online dan sebagainya, pastikan sumber asasnya itu adalah daripada sumber yang halal. Bagaimana caranya? Mungkin kita sekarang ini pun ada banyak kaedah, boleh melakukan pinjaman-pinjaman yang patuh syariah, ataupun kita meminjam daripada ahli keluarga kita sendiri, ataupun kita pun memang sudah ada modal asal daripada sumber kewangan kita yang halal dan diyakini halal. Sebab apa? Kita di dalam perniagaan ini bukan kita nak kira untung rugi semata-mata, tetapi yang nak kita pastikan adalah keberkatan di sebalik perniagaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bila mana dah ada semangat dan juga ada azam untuk melakukan perniagaan, pastikan perniagaan kita itu berasal daripada rezeki yang halal dan akhirnya mendapat keberkatan, dan seterusnya hasil yang kita dapat itu juga adalah dalam bentuk rezeki ataupun hasil yang halal, dan juga kita boleh lakukan pelbagai kaedah ataupun pelbagai manfaat daripada pendapatan yang kita dapat. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan dengan terjawabnya 3 soalan untuk episod kali ini memberikan pencerahan buat kita bersama tentang kepentingan niat di dalam hati kita. Niat melakukan kebaikan, insya-Allah Allah Subhanahu Taala pasti akan membantu kita untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Namun sekiranya kita pada asalnya pun dah niat untuk melakukan kejahatan, sudah semestinya Allah boleh untuk memberikan keizinan, namun balasannya itu kita juga akan hadapi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bijak di dalam meletakkan dan juga memasang niat kita. Wallahu a'lam. Bertemu lagi dengan saya Da'i Luqman di lain episod Tunggu Aku Tanya. Sebelum tu jangan lupa untuk like, komen dan juga share soalan-soalan yang menarik untuk kita diajukan untuk episod-episod yang akan datang. Jadi akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.